Apa tu bang? Apa tu bang? Timun laut. Tengok sikit. Macam alien lah. Dia mencet. Dia keluar kan? Dia air dia je. Dia gerak lah. Dia gerak boleh pegang. Oh, boleh gerak. Mata dia mana? Timun laut. Dia bergerak lah bang. Abang tengok sikit bang. Dia gerak. Boleh makan ni? Boleh. Apa nama Cina yang buat makan dia dekat. Dia lembik kat tangan. Lepas kita buang tu dia air masuk Air ke dia. badan dia jadi kelam. Anya pegang Anya. Tu namanya timun laut. Anya. Dia duduk atas darat berapa lama lah? Tak tahu dia lama-lama dia mati. Tapi dia lama lah yang dimasak. Tak ada apa-apa. Mana depan belakang tak tahu Ini depan dia. Baru ni Alhamdulillah saya dan juga isi keluarga berpeluang untuk pergi ke Pulau Pangkor, yang sebenarnya saya ada program di sana, dan di samping program tu kita bersiar-siarlah menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman indah lah. Walaupun tempoh saya pergi itu bersempena dengan kerja, dengan program yang dah diatur di sana tu, banyak sungguh pengalaman ataupun benda-benda baru juga yang saya jumpa. Padahal sebelum ni Pulau Pangkor tu saya dah pernah pergi dah, tapi kali ni dia ada pengalaman lain pula. Antaranya saya berpeluang untuk menyampaikan ceramah di Masjid Seribu Selawat. Memang cantik sungguh. Dia masjid terapung. Masjid terapung. Dia selain daripada Masjid Seribu Selawat, dia ada lagi masjid disebut Masjid Cina ataupun Masjid Seribu Doa. Memang indah. Dia punya seni bina, reka bentuk dan juga kedudukannya yang terapung lah atas lautan. Kemudian saya pula menginap di hadapan Masjid Seribu Selawat tu pula, dan sempatlah untuk kita buat live sikit masa tu dekat depan tempat saya menginap tu, dan dengan deruan angin yang sedap, waktu pagi dapat tengoklah sunrise, sunset semua, yang matahari terbenam, matahari terbit semua, dapatlah tengok keadaan tu. Dan juga dalam pada masa yang sama dibawa jalan pusing naik bot, menikmati keindahan lautan semualah. Tapi ini sajalah nak share. Memang terkejut juga, saya diperkenalkan dengan satu makhluk aneh. Satu makhluk aneh yang saya sendiri pun nak pegang tu seram mula-mula. Saya teragak-agak nak pegang. Malam tu masa saya ceramah di Masjid Seribu Selawat tu, orang masjid duk sembang dah, duk cerita dah pasal makhluk aneh ni, duk cerita. Jadi saya pun teringin nak tengok, sebab dia duk dalam laut. Tapi kalau kita naik bot, kita boleh nampak makhluk aneh tu daripada atas dia, sebab laut dia jernih kan. Jadi kita boleh nampak lah sampai ke dasar tu. Dia punya bentuk dia, warna dia, dan rupanya dia bergerak juga. Dia bergerak juga. Dia warna kehitam-hitaman. Jadi kita tengok, seram juga ni. Ini ke makhluk yang disebut-sebut tu? Agak-agak kawan-kawan apa dia? Itulah dia. Dipanggil sebagai timun laut. Cuma ada khilaf sikit. Ada khilaf. Ada yang kata itulah gamat. Tapi ada orang laut kata kalau gamat lain ustaz. Gamat ni bentuk dia lain, ataupun dia punya cara dia punya rupa dia lain. Kalau gamat tu, ini bukan gamat, ini dia kata timun laut. Bila kita pegang, dia kadang dia mancut air keluar tu. Itu lagi seram. Kita ingat apa? Dan dia ada macam sejenis cecair untuk dia nak mempertahankan diri dia. Macam getah jugalah. Dia kalau getah tu melekat jugalah macam gam. Macam gam. Dia keluar pada dia. Itulah timun laut tu. Jadi masa saya pegang, anak-anak saya pun ngeri juga nak pegang tu. Dia lembek-lembek macam tu kan. Lepas tu dia bergerak. Dia memang bergerak. Umpama tau. Contoh. Macam tuan-tuan bayanglah lintah tapi besar. Macam lintah besar. Ya Allah. Seram kawan nak pegang ni kan. Tapi dia diambil daripada dalam laut, kemudian pegang, kemudian dah selesai, kita dah mengkaji selesai tu, letak baliklah dalam laut. Tapi itu satu pengalaman lah. Berkenalan dengan makhluk aneh tu. Bagi saya lah, bagi tuan-tuan yang dah biasa dengan makhluk tu, tak adalah aneh sangat ustaz, biasa je. Tak apalah, bagi saya lah, jenis orang jarang-jarang jumpa. Kemudian apa lagi ya? Macam-macam lah yang kita dapat telusuri sepanjang berada di Pulau Pangkor yang sangat cantik tu. Okey,
sahabat-sahabat yang saya hormati semuanya, sungguh pun bila kita dah berjalan, kita dah berpusing-pusing di sekitar pulau tu, terlintas di hati saya untuk nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Rupanya kejadian alam atau kejadian bumi dan langit dan apa jua bentuk kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan Allah Taala jadikan atas muka bumi ni, sebenarnya dia mengandungi mesej yang tersendiri. Ada banyak sekali mesej ataupun hikmah yang tersirat di sebaliknya. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amru fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surah Yunus ayat 31. Daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan pada kita bahawa kejadian alam dan termasuk di sebalik kejadian yang aneh, yang takjub, yang indah, yang terpegun mata kita, terpesona panca indera kita memandangnya ini, itu adalah di sebaliknya ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan di sebaliknya. Macam contoh saya jumpa dengan timun laut, atau ada orang jumpa gamat, tak kisahlah apa nama sekalipun, itu dia ada rezeki dia. Itu ada rezeki dia. Rezeki untuk makhluk tu sama, dan juga ianya juga boleh jadi rezeki untuk kita, punca pendapatan, ataupun punca rezeki, ataupun orang kita nelayan kan. Jadi bila dia bekerja, bila dia kerja, dia tangkap ikan, tangkap hasil laut, maka dia menjadi pendapatan untuk dia nak sara keluarga dia. Dan juga pelancong-pelancong bila dia datang, maka pengusaha bot, resort, semua berkongsi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan daripada lautan, daripada daratan, daripada langit, bumi, semuanya ini kekuasaan Allah dan juga rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Namun kita kena ingat, sungguh pun rezeki yang Allah Ta'ala telah aturkan, Allah dah tetapkan, sama ada di langit atau di bumi, lautan maupun daratan, atas gunung, dalam kebun, sawah, mana sekalipun, semuanya ini bergantung kepada kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya kebergantungan kita pada Allah ini hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bila takut baru ingat Tuhan, bila dah okey, dah tenang, dah happy, dah syok, dia lalai, dia tak ingat pada Allah Ta'ala. Tak boleh macam tu. Dia kena senantiasa 24 jam, 365 hari seumur hidup kita, Allah Ta'ala tempat kita bergantung dan ingat pada Allah Ta'ala senantiasa. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah Ta'ala, maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Surah Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69, ayat 65. Maafkan saya. Al-Ankabut ayat 65.
Ada orang memang macam tu. Masa dia naik kapal, lepas tu bot ke apa, sedang di lambung, sedang di badai dengan ombak yang kuat ke, badai yang kuat ke apa kan. Masa tu dia ingat pada Allah Ta'ala. Tapi masa dia dah selamat, dia dah okey sampai ke darat, dia dah okey, perjalanan dia dah okey, dah selamat semua, dia kembali mempersekutukan Allah Ta'ala, atau bahasa mudah faham, dia kembali pada kehidupan yang penuh dengan kemurkaan daripada Allah. Masa takut dia ingat Tuhan. Dia sebenarnya dia macam ni. Macam saya sendirilah. Kita bawa jet ski tu, boom atas laut tu, dia memang dia ada rasa seram sebenarnya. Daklah di bawah kita ni kan laut yang tak tahu berapa meter dalam dia, berpuluhan ratus meter dalam, kita tak tahu kan. Lepas tu pula laut tu kan gelap tu. Tu seram kita ni kan. Fikir macam-macam boleh jadi. Dan pada ketika itu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pada Allah, aku ni ikhtiar, ataupun kita ni hanya memandu ni saja. Nak jadi apa kat bawah laut tu apa kita bukan tahu kan. Tapi sikit sebanyak dia menyedarkan kita bahawa setiap masa, senang ataupun susah, ingat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah sesekali putus. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan pada kita, lain kali, bila-bila masa sekalipun, kalau berdoa pada Allah, jangan hanya sekadar berdoa ketika kita dalam takut, ketika kita dalam susah, ketika kita di saat-saat perit, sendat, ketat, ataupun rasa macam hidup ni rasa terlalu serabut sangat. Masa tu baru pula nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak betul macam tu. Dia berdoa pada Allah ni kena senantiasa. Lebih-lebih lagi kalau nak Allah bantu kita ketika kita dalam susah, atau kalau nak Allah Ta'ala perkenankan, mustajabkan doa kita di waktu susah, maka Nabi mengajarkan banyak-banyakkanlah berdoa ketika engkau senang. 3 kelebihan ataupun 3 manfaat yang kita akan dapat kalau sekiranya kita banyak merenung ciptaan Allah, kekuasaan, kehebatan ciptaan Allah Ta'ala selama ini. 3 kelebihan. Pertama, mendatangkan rasa kekaguman kita terhadap apa kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan, ataupun menambah yakinkan lagi tauhid kita, keimanan kita pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang yang baru nak belajar tentang tauhid ni kan, dia tanya apa bukti Allah tu ada? Ni, alam ini sebagai dalil, alam ini sebagai bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikan? Surah Az-Zariyat ayat 20 sampai ayat 21. Surah Az-Zariyat ayat 20 sampai ayat 21. Baik itu dalam ayat-ayat yang lain pun banyak Allah Ta'ala mengajak kita manusia ni semua, hampa tengoklah ni kejadian ni semua ni, untuk mendatangkan rasa kagumnya kita pada kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, bagusnya ataupun hikmahnya di sebalik kita melihat kejadian penciptaan alam ini semua, yang keduanya mendatangkan rasa insaf, mendatangkan rasa sedar dalam diri kita bahawa kita serba lemah. Maknanya kalau ada di kalangan kita ni belajar cerdik, PhD sampai double, 2 PhD, double, triple master, diploma entah bersusun-susun lagi, dia adalah kedoktoran pun dia, undang-undang pun dia, macam-macam kebolehan, kelebihan yang dia ada. Tapi bila sampai satu tahap, kita akan melihat bahawa Allah lagi hebat. Allah lagi hebat. Ilmu yang ada pada kita ni pun singgah saja bagaikan celupan jari ke dalam air laut, yang masih tinggal melekat pada jari kita. Air laut itulah ilmu yang ada pada kita umpamanya. Dan ilmu Allah Tuhan seluas lautan yang lebih banyak lagi tu. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malah lebih lagi. Dia macam contohlah,
masa tragedi MH370 kan, masing-masing pakar-pakar ataupun semua yang memang berpengalaman luas tentang ilmu penerbangan ni semua, bila diwawancara, bila ditanya saja tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada MH370, rata-rata bila dia boleh menerangkan teori ke, menerangkan apa dapatan kajian mereka berdasarkan pengalaman, berdasarkan macam-macam perkara dan sumber, tapi hujungnya dia akan kata apa? Wallahu a'lam. Dia akan kata apa? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala sahaja yang lebih maha mengetahui. Itu maknanya kita ni manusia, kajian demi kajian macam mana sekalipun, hujung-hujungnya kita akan serah pada Allah Ta'ala balik. Kita akan serah pada Allah. Itu mendatangkan rasa insaf dalam hati kita. Ya Allah, aku hebat, aku cerdik, aku pandai, aku profesor, madya, insinyur, apa lagi istilah yang diberikan pada kita, hujungnya Allah Ta'ala lebih maha mengetahui. Insaf, tu yang kedua. Yang ketiga, bila kita melihat kejadian, keindahan, kecantikan alam ini, sebenarnya mendatangkan rasa apa? Untuk kita lebih bertanggungjawab dan lebih beramanah untuk nak menjaga, memulihara alam ini bersama. Sebab pokok-pokok, lautan, daratan, tu semua makhluk Allah. Dan kita juga makhluk Allah, saling jaga di antara satu sama lain. Bayangkanlah dalam hadis Nabi SAW menceritakan yang mana perihal seorang laki-laki yang dalam kehausan. Kemudian dia mencedok air dan dia minum air tersebut. Sedang di samping dia ada apa? Ada anjing yang juga turut kehausan dan dia bagi anjing tu minum, dan nak menghilangkan kehausan anjing tersebut hanya dengan perbuatan dia bagi anjing minum air saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Allah menjadikan laki-laki tersebut yang bagi anjing tu minum, dia tu sendiri masuk dalam syurga gara-gara dia menolong, dia membantu anjing yang dalam kelaparan ataupun dalam kehausan tu. Maka bayangkanlah kita, bukan setakat anjing saja dalam dunia ini yang pernah kita tolong. Kita jaga pokok daripada ditebang, kita jaga alam daripada dirosakkan. Maka ini juga sumbangan kita. Moga-moga dengan ini, apa ingat, masuk syurga, dapat pahala, dapat rahmat kasih sayang Allah itu hanya sekadar di masjid, hanya sekadar di pondok, hanya sekadar dalam majlis ilmu? Tak semestinya. Luas lagi nak dapat rahmat Allah ni. Tolong menjaga alam, jaga haiwan, menyantuni alam sebaiknya. Itulah